Tajuk pada malam ini, apa itu ibadah? Kalau dengan bahasa yang lebih direct, unsur-unsur penting di dalam suatu ibadah. Kita lazimnya bila kita sebut ibadah ni, kita terbayang puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, zikir, wirid. Itu yang terlintas di kepala kita. Tapi itu syiar atau simbol-simbol di dalam ibadah. Tapi ibadah itu secara konseptualnya apa benda? Perkataan ibadah datang daripada abada ya'budu ibadatan, bahasa Arab hamba, menyembah, memperhambakan diri, al-ubudiyah. Bila kita sebut hamba kalau zaman dulu, dia ada tuan dia. Apa kehendak tuan dia semua dia kena buat. Tidak boleh kata no sama sekali. Bahkan kalau zaman dulu hamba tu boleh dijual beli. Kalau amah perempuan tu boleh disetubuhi walaupun tak dikahwini. Anak boleh dilahirkan. Begitu sekali. Taraf hamba dengan tuan tu baru sama manusia. Minta anak-anak dia ganggu sikit. Tapi kalau hamba dengan Allah sebagai pencipta, saya agak terganggu budak-budak kecil ni, suaranya memang dia menyusuk di hati. Itu minta maaf ya. Apabila kita sebut hamba, perkara yang paling utama sekali, tidak ada unsur no. Semua dia kena patuh, semua kehendak tuannya. Itu manusia dengan manusia. Perkataan nak bantah langsung tak ada. Kena mengikut sepenuhnya apa kehendak tuannya. Sama ada dia suka atau tidak, dia benci atau tidak, dia tak boleh bantah secara lahir. Itu hamba dalam pengertian literalnya. Tapi hamba dalam pengertian kita dengan Tuhan, Allah yang mencipta kita, hidup kita, mati kita, rezeki kita semua ditentukan oleh Dia. Maka kita dalam konteks kita dengan Dia itu ialah kita sebagai hamba, Allah sebagai pencipta Tuhan. Dan tentu sekalian, inilah mesej utama sejak pada Nabi Adam lagi, iaitu kita diminta menyembah Dia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu illa iyah. Bukankah aku telah buat perjanjian dengan kamu wahai anak-anak Adam, kamu tidak boleh menyembah yang lain melainkan Dia. Dan mesej para nabi-nabi pun semua begitu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kamu hendaklah menyembah Allah dalam keadaan sedikit pun kamu tak boleh mensyirikkannya. Jadi bila kita sebut menyembah, apa dia punya maksud menyembah itu? Apa yang kita buat, solat kita, puasa kita, itu simbol-simbol sembah kita. Tapi di segi makna, konsep sembah itu apa dia? Dia ulama telah mengenal pasti sekurang-kurangnya dia mesti ada 2 atau 3 elemen di dalam sembah ini, supaya betul-betul dia memenuhi kehendak sembah. Kalau tak ada unsur-unsur itu, dia tidak sampai kepada betul-betul sembah. Iaitu yang pertama, dia mesti tunduk dan patuh sepenuhnya apa yang dia kehendaki oleh yang disembah. Maknanya yang dikehendaki oleh pencipta Allah. Dia panggil bahasa Arab al-khudu'. Khudu' ni tunduk sepenuh-penuhnya, tidak ada apa-apa persoalan, tidak ada timbul mengapa, kenapa, tak ada. Dia tunduk sepenuhnya. Kemudian tunduk pula dengan penuh rasa hina diri. Kita dengan manusia, kita dilarang daripada kita menghinakan diri kita, sama-sama manusia, sebab kita setaraf. Tetapi dengan Allah, lagi kuat kita rasa kita hina diri di depan Allah, lagi tinggi makam ubudiyah kita. Kita rasa kita begitu kerdil di depan Allah, kita rasa kita begitu hina di depan Allah, di hadapan Dia, Allah yang maha sempurna, maha agung, maha lengkap, maha segala-galanya. Maka kita sebagai yang diciptanya, makhluk yang diciptanya, kita menyembah Dia
sebagai simbol kekerdilan kita, simbol hinanya kita berbanding dengan Allah. Maka dengan sebab itu kita tunduk sepenuh-penuhnya, tanpa sebarang pertikaian, tanpa sebarang soalan, tanpa sebarang tak puas hati. Itu perkataan khudu', elemen yang paling penting di dalam sembah, yang kita panggil akhirnya dia meningkat menjadi ibadat. Kita jemaah Melayu ibadat ni susah nak dapat. Asal perkataan sembah. Kemudian dia ada satu unsur lagi, unsur dia panggil ta'at. Ta'at ni maknanya patuh dengan tidak ada apa-apa pertikaian, dengan konsisten, terus menerus, tak ada bermusim. Waktu ada mood mungkin nak kuat ibadahnya, tak ada mood tak kuat ibadahnya, sikit-sikit uzur dah tinggal ibadah. Itu bukan taat. Macam anak-anak yang taat kepada mak bapak, dia akan berkhidmat pada mak bapaknya tanpa memperhitungkan apa yang mak bapaknya akan tinggalkan kepada dia. Tapi ada orang, kalau mak bapaknya nampak macam tak boleh tinggal sesuatu pada dia, dia tak berapa taat. Atau seorang isteri, apabila dia nampak suaminya tak begitu setaraf dengan dia, maka dia kurang taat. Tak jadi. Kalau taat yang macam itu tak termasuk dalam taat sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Walaupun dia hebat macam mana si isteri itu di luar, tetapi di rumah dia sebagai isteri tetap dia kena taat. Dia tak boleh fikir jawatannya di luar untuk mengikis ketaatannya kepada suami. Begitulah itu dengan manusia. Kalau hamba dengan Tuhannya, makhluk dengan Khalik, tentulah benda itu tidak ada cacat celanya, taatnya. Tunduk, patuh serta taat. Maksud taat, tidak ada sebarang pertikaian apa-apa dah. Tidak ada sebarang perasaan tak puas hati. Tidak timbul masalah apa sebab begitu begini. Sebab itu sebagai seorang hamba yang tulen kepada Tuhannya, dia tak argue lagi dah mengapa Tuhan suruh buat begini, mengapa orang perempuan boleh dimadukan, mengapa nafkah pusaka anak-anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Tak timbul soal itu, sebab benda itu clearly provided by the text of Al-Quran, bukan pendapat ulama lagi dah. Itu baru maksud dia patuh dan taat. Tapi kalau setakat dia patuh, tapi ada ketikanya dia taat, ada ketikanya tidak konsistennya macam ini. Patuh itu dengan manusia mungkin boleh diterima, ada alasan. Tapi patuh dengan Tuhan bukan macam itu. Walaupun ada keadaan-keadaannya Tuhan melonggarkan kepatuhan kita. Misalnya boleh dah uzur, dia diizinkan tak solat. Dia tak mampu, dia diizinkan tak payahlah pergi haji dan sebagainya. Dia tak boleh nak puasa, tak payahlah dia berpuasa. Tapi itu bukan melambangkan dia tak taat. Tetap dia taat, tetapi dilonggarkan, dibolehkan. Maka dia tak buat benda itu bukan bermakna dia tak taat. Tetap dia taat, cuma diberi kelonggaran. Tapi kalau sebagai seorang isteri, adakah ketika suaminya boleh melonggarkan taat setia isteri kepada dia? Tak ada kot. Kokotlah di depan-depan orang dia tak berapa taat sebab dia nak tunjuk kata dia hebat daripada suaminya, dia tak berapa taat, dia boleh suruh suaminya pergi buat air kat dapur misalnya. Walaupun dia kata dia masih taat, itu tak timbul. Ini perbezaan antara kita taat dengan baharu, dengan kita taat kepada Allah dalam konsep kita beribadah kepada Allah. Elemen yang ketiga untuk menjadikan ibadah ini elok, mesti ada unsur at-tazlil. Ejaan Jawinya tazal lam yalam, iaitu dia rasa hina dirinya di depan Allah. Dia rasa dia begitu kerdil dirinya di depan Allah. Walaupun dia di depan manusia dia somebody, tetapi di depan Allah dia anybody. Sama dengan orang lain, but nobody. Boleh jadi sampai nobody. Lagi kuat makam ibadahnya, lagi humble dia kepada Tuhan. Itu contoh. Lagi kuat makam ibadahnya, lagi humble dia di depan Tuhan, walaupun di depan makhluk dia dipuja. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau orang itu sebagai makhluk
dia masih dijunjung, dihormati dan sebagainya sebagai sama-sama manusia, okey. Tapi kalau dia demand suasana yang sama ketika dia nak beribadah, cacat ibadah dia. Kata dia pergi ke mana disambut semuanya okey, elok tak apa dia pangkat. Tapi datang nak semayang pun dia nak kena sambut macam tu juga. Kalau tak disambut dia tak nak pergi semayang. Oh, dia tak jadi dah konsep ibadahnya. Dah tak jadi dah. Terkeluar terus. Kita belum lagi kita tengok hati khusyuk tak khusyuk, kita tak kira lagi dah. Tapi penampilannya sudah menggambarkan dia tidak betul-betul menghina dirinya di depan Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, antara falsafah penting di dalam ibadah ini, hikmatnya ialah meletakkan manusia itu setaraf ke semuanya tanpa menghira latar belakang keturunan. Sama saja kita di depan Allah, iaitu sama-sama hamba. Walaupun di depan manusia dia tu somebody, itu dan berbagai-bagai, di depan Allah jangan sekali-kali perasaan kita dengan manusia, kita dipuja, kita diagungkan, kita nak begitu juga waktu kita beribadah kepada Allah, maka cacat amal ibadah kita. Sebab itu tuan-tuan, nak mewujudkan suasana yang macam ini, Tuhan meletakkan antara tempat-tempat yang paling boleh mengikis perasaan itu semua ialah sembahyang tahajud misalnya. Sebab bila kita buat sembahyang tahajud, orang tak tengok lagi dah. Orang tak boleh nak junjung kita. Kita bangun dengan sukarela walaupun dengan payah tengah-tengah malam. Perasaan kerdil dan perasaan humble itu mungkin tinggi. Sebab itu sembahyang tahajud itu dianggap sembahyang yang antara yang terbaik. Sebab unsur-unsur keduniaan itu dah tak ada. Bahkan kalau dia bangun pun isterinya pun tak tahu pun tak usah kejutkan. Solat dalam gelap pun tak apa. Nak melambangkan kekerdilan dia, hanya dia dengan Allah. Sampai kepada darjah ihsan dalam hadis yang terkenal tu, bila ditanya oleh Jibril yang menyamar sebagai student, mal ihsan ya Muhammad? Apa dia ihsan ya Muhammad? Dia jawab, anta abuda rabbaka ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Hendaklah kau sembah Allah itu seolah-olah macam kau nampak dia, walaupun kau tak nampak dia, kau yakin dia nampak segala pergerakan kau. Jadi waktu tu one to one dengan Allah seolah-olahnya begitu, tanpa sedar apa yang ada di sekelilingnya. Begitu sekali makam hatinya untuk menyempurnakan ibadahnya. Tuan-tuan sekalian, elemen-elemen yang macam ini, aspek luaran taklah begitu penting sangat. Pakai cantik, songkoknya bagus, pakaian putih, itu tak begitu serius. Asal ketutup aurat, bersih cukup. Tapi benda-benda yang bercorak dalaman, sejauh mana patuh dia, sejauh mana khuduk dia, sejauh mana rasa kerdil dirinya, apabila dijelmakan dengan mantapnya dalam salatnya misalnya, maka ketiga itulah yang dipanggil wahum ala salawatihim khashi'un. Mereka itu begitu khusyuk dalam semayangnya, yang Tuhan sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, unsur-unsur ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Jauziyah dan tokoh-tokoh lain juga sebagai tokoh-tokoh yang memikirkan di segi filosofi of ibadah. Ada lagi satu elemen yang cukup penting dalam ibadah ni juga, ialah elemen al-hub fillah, iaitu elemen kita mencintai Allah dalam amal ibadat kita. Sebab Tuhan sebut, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau betul-betul cinta Allah, Nabi kata, ikut aku, Allah akan cinta kamu. Jadi ketika itu, hendaklah amal ibadat yang kita lakukan tadi bukan dengan separuh hati, bukan dengan paksaan hati, apa orang Kedah kata dengan gagah je, bukan. Mesti dengan sepenuh hati, dengan keinginan. Bahkan kalau boleh, setiap kali kita melakukan ibadat, kita melakukan dengan penuh suka. Ini satu masalah. Jadi kalau kita berinfak, menderma, akan segan orang tu tengok, segan dia ni sebagai pengungsi bagi sikit, itu bukan buat ibadah secara sukarela, tapi buat ibadah kerana segan, kerana malu. Markanya kurang berbanding orang yang buat melakukan derma ke apa benda yang dia makan ibadah, dengan dia buat dengan sukarela, dengan minat, dengan suka, dengan penuh keinginan. Sebab ibadah itu satu-satunya
baktinya kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak minta yang lain daripada manusia. Tuhan minta hanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dan jin. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku. Jadi apa yang Tuhan nak daripada makhluk ni, di perciptaannya satu saja. Kita menyembah dia. Kita mengabdikan diri kepada dia. Dalam bahasa fiqh, kita beribadah kepada dia. Kehendak kita daripada Allah cukup banyak. Tapi kehendak Allah daripada kita satu saja. Jadi beribadah kepada dia. Sebab itu saya dah kata berkali-kali tuan-tuan sekalian, gagalnya seseorang makhluk sama ada jin atau manusia untuk beribadah kepada Allah, gagal segagal-gagalnya. Tidak ada kegagalan yang lebih besar daripada kegagalan yang itu. Sebab dia gagal berada di atas tujuan utama Tuhan mencipta dia untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan yang itu dia gagal, walaupun yang lain dah cukup berjaya. Dia berjaya dengan pangkat tinggi, dengan duit banyak, dengan kereta besar, isteri cantik, semua berjaya. Tapi tak solat, tak puasa, tak berminat beribadah. Allahu Akbar. Dia berjaya yang lain, tapi yang itu dia fail. Maka fail yang itu, failure yang cukup besar, yang tidak boleh diganti dengan kejayaan-kejayaan yang lain. Sebab dia gagal di atas suatu demand daripada Allah yang paling utama, iaitu untuk dia beribadah kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, perbincangan yang macam ini agak filosofikal segi nature-nya. Maka automatik ulama mengatakan sembah Tuhan macam itulah yang dia kendaki. Dan setiap kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam Fatihah, kita setiap kali kita ulang-ulang. Kalau orang tu salat penuh fardu 17 kali, tambah dengan salat-salat yang lain, berapa puluh rakaat dia buat satu hari itu. Kalau 50 rakaat pun 50 kali Fatihah sekurang-kurangnya. Itu tak kira lagi dibaca Fatihah waktu-waktu lain. Konsep ibadah macam itulah yang nak dijelmakan. Iyyaka na'budu, akan dikau saja Allah kami sembah. Akan dikau sahaja tu makna yang lain-lain dah tak ada lagi lah. Hanya hidup kami, mati kami semata-mata untuk Engkau ya Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketulinan amal ibadat kita ini kena sampai peringkat yang kita baca tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ayat Quran tu. Cuma Nabi dia baca wa ana awwalul muslimin, tapi kita baca wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salat aku, seluruh amal ibadatku, hidupku, matiku semata-mata kerana Allah. Semata-mata ibadah aku itu semata-mata kerana Allah yang tidak ada sekutu padanya. Dan begitulah aku diperintahkan untuk sepanjang masa sebagai seorang Islam yang macam itu. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan konsep yang macam ini, ibadah yang macam ini melahirkan dua unsur utama. Yang tadi unsur umum yang mesti ada dalam ibadah, tapi unsur yang macam ni, unsur ketulinan ibadah yang saya dah huraikan tadi, dia memerlukan dua elemen utama yang paling penting sekali. Kalau tidak ada kedua-dua elemen ini sekaligus, amal ibadah itu tak jadi sama sekali. Ada salah satu tak cukup, kena kedua-dua sekali. Yang tadi, yang 4-5 tadi mungkin mengurangkan sikit kualiti ibadah. Dia buat dengan separuh hati, atau dia buat dengan bacaan pun tak khusyuk sangat, kemudian dia pun tak konsisten sangat, kadang-kadang dia suka, kadang tidak. Itu tak betul-betul membatalkan ibadahnya, cuma kurang kualiti. Tapi dua elemen yang saya akan sebut ni, dia terus merosakkan ibadahnya. Apa dia? Ibn Qayyim pun sebut, iaitu yang pertama, mesti amal ibadah itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Saya akan ulaskan kata ikhlas kejap lagi. Dan yang keduanya, amal ibadah itu mesti ikut sepenuhnya format yang Nabi bawa melalui hadis-hadisnya serta Al-Quran, serta ijma' ulama yang berasaskan pada dalil-dalil yang Tuhan telah sebut dalam Al-Quran dan Sunnah tentang format melakukan ibadah tadi. Jangan pandai-pandai buat sendiri suka-suka, nanti jadi bid'ah. Jadi dua elemen penting, iaitu elemen dipanggil, yang pertama al-ikhlas di dalam ibadah itu, dan yang kedua dipanggil al-itba',
iaitu ikut sepenuhnya yang dianjurkan oleh Nabi. Cuma yang dianjurkan oleh Nabi itu setengah grup sekarang ni rujuk kepada hadis 100%. Hadis tak ada, bid'ah semuanya. Dia bukan sebab macam itu. Sebab ada pendapat ulama, ada lagi qiyas, ada sebagai sebab hukum je tak. Jadi ulama tahulah bagaimana walaupun tidak ada hadis yang sahih, tapi ulama boleh menyebutkan begitu begini. Itu juga sebahagian daripada yang wajib kita kena ikut. Tapi ada orang-orang dalam keadaan sekarang ni kena ada hadis pun yang diterima saja. Ini timbul yang keributan sekarang ni, masalah khilafiyah ni. Yang timbul orang ni kata ini bid'ah ini dan sebagainya. Itu saya tak nak komen lah. Sebab dia kata itu saya tak nak komen hal itu. Sebenarnya komen tentang konsep ibadah ini. Jadi kita akan tengok satu persatu kesan daripada dua unsur ini. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas ini intisari kepada penerimaan sesuatu ibadah. Ikhlas semata-mata kepada yang disembah, kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah melainkan mesti menyembah Allah dengan penuh ikhlas semata-mata kerana agama. Itu ayat anda disebut. Jadi apabila amalan yang dilakukan dengan penuh ikhlas, tidak ada yang lain, dan amalan itu mesti selari dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul melalui Al-Quran dan hadis-hadisnya, serta ijtihad ulama yang ijma', yang clear, yang ikhlas, terutamanya ulama fiqh yang 4 ini. Jadi kesemua itu dianggap mesti semata-mata kerana Allah. Kerana Allah dari segi perbuatan kita, kerana Allah dari segi perkataan kita. Apa yang kita buat semata-mata kerana titah perintah Allah, ikhlas. Apa yang kita tak buat semata-mata kerana tegahan Allah, ikhlas. Kita nak cinta kepada siapa juga, cinta kerana Allah. Sebab kita cinta isteri misalnya, sebab Allah suruh. Kita cinta kepada kekufuran, kita cinta kepada Allah dalam kita benci kepada kekufuran, sebab Allah suruh kita benci kepada kekufuran. Maka kita benci kepada orang yang buat jahat misalnya, kerana Allah melarang perbuatan jahat. Jadi kesemua muamalah kita dalam hidup, lahir atau batin, kesemuanya semata-mata kerana Allah. Jadi kalau dia tak nak begitu, dia nak kepada yang lain daripada itu, maka terkeluar daripada kerana Allah, terkeluar daripada unsur ikhlas. Misalnya untuk dipuji, untuk disanjung, untuk udang di sebalik batu. Banyaklah udang di sebalik batu, terlalu banyak sekarang ni. Pergi ke masjid pun waktu anak nak akad nikah, dia mula rajin ke masjid sebab takut nanti imam marah. Ya tak? Kemudian adalah kadang-kadang kalau dia nak masuk bertanding pilihan raya misalnya, mudahlah menampakkan dirinya banyak ke masjid dan surau sebab dia nak masuk bertanding. Sebelum itu tak nampak pun. Jadi tak apalah. Kesemua itu boleh melambangkan dia buat benda begitu kerana manusia atau kerana Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, untuk mencapai makam kerana Allah yang tinggi begini, ikhlas yang tulen, yang katakan ikhlas tadi tidak dikeranakan dengan sebarang kerana-kerana yang lain, tidak ada udang di sebalik batu dan sebagainya, dia mesti mendalami aspek tauhid. Sebab tauhid akan menyucikan fikiran dia pada sebarang unsur-unsur yang berlawanan dengan tauhid, supaya amal ibadah yang betul-betul sampai kepada Allah yang maha suci dan maha sempurna. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ini yang disebutkan oleh satu ayat Quran, apabila ibadah kita disandarkan kepada bukan kerana Allah, maka ibadah itu boleh berlaku syirik di dalamnya. Waktu beribadah pun boleh berlaku syirik. Firman Tuhan dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak, hendaklah dia buat amal yang saleh. Amal yang saleh, ulama kata sini, amal yang ikhlas semata-mata kerana Allah, yang diterima oleh Allah. Dan jangan sekali-kali dia menyengutukan atau mensyirikkan amal ibadahnya dengan sesuatu.
Kalau waktu melakukan ibadah pun boleh berlaku syirik, inginkan pula pada waktu-waktu yang lain, maka terlalu mudah berlaku syirik kalau tak betul-betul dipelajari betul-betul aspek tauhid. Syirik dalam ibadah bukan payah tuan-tuan sekalian. Dia duduk di rumahnya, dia tak solat pun, dia bebas, tapi dia balik rumah mak mentua dia, rumah bapa mentua dia, bapa mentua tu ustaz ke apa benda ke, dia pun solat, dia malu kepada bapa mentua solat. Maka solat itu kerana Allah atau kerana mak mentua, wallahu a'lam. Itu contoh kecil-kecilan. Banyak tu di peringkat kecil-kecil. Begitu juga di peringkat yang besar-besar pun. Dia bagi derma nampak banyak, tapi orang kata sebab permohonan tendernya pending sekarang, perlu adalah maklumat-maklumat yang dapat. Akhirnya dikaitkan antara derma yang dia bagi tadi rupanya dengan kontrak yang dia harapkan dapat daripada derma macam itu. Itu juga hanya derma lah, dia taklah menjadi sedekah ibadat yang tulen. Sebab dikeranakan dengan berbagai-bagai kerana yang lain. Itu elemen pertama. Tak ada elemen ini, ibadat tu tak diterima. Elemen yang kedua, mesti ikut sepenuhnya apa yang dibawa oleh Nabi, yang kita katakan selari dengan syariat. Sebab Tuhan suruh kita semayang dalam solat, dalam Al-Quran, tapi dia tak tunjuk kaifiatnya, maka Nabi yang tunjuk. Banyaklah ibadat-ibadat Islam ni yang mendetailkan caranya ialah Nabi. Sebab itu banyak orang mudah melabelkan sesuatu ibadat itu sebagai bid'ah apabila mereka tidak mendapat bukti yang kukuh daripada hadis Nabi. Walaupun ulama kata ada dengan pendapat-pendapat ulama, dengan cara-cara hujah ulama, tapi mereka mempertikaikan. Itu tak apalah, kita biarkan pahaman begitu. Sebab sumber hukum ini tuan-tuan sekurang-kurangnya ada 4, ada yang kata 5. Al-Quran, As-Sunnah, pendapat para sahabat yang dekat, terutamanya sahabat 4 tu, lepas tu ijma', lepas tu qiyas. Jadi kalau mereka bulat-bulat hanya kembali pada Al-Quran dan Sunnah saja, banyak yang dibuat oleh para sahabat yang muktabar ini akan tertolak banyak. Ini akan timbul yang dilabelkan bid'ah atau tidak ni. Saya tak nak komen sebab tu benda tu dah terlalu banyak keluar di dalam viral, terlalu banyak. Itu elemen pertama. Jadi elemen kedua, mesti selari dengan syariah tadi. Dalam arti kata lain, ibadah ni tidak boleh dipandai-pandai buat sendiri. Tapi ini pun ibadah yang khususiah yang Nabi tunjukkan dalam ajaran Islam, yang ada format khusus, tak boleh pindah-pindah lagi dah. Solat, puasa, zakat, haji, umrah, apa lagi, buat sembahyang witir dan berbagai-bagai, itu tak boleh nak pandai-pandai lagi dah. Itu pengertian ibadah secara khusus. Tapi ada ibadah yang secara umum. Apa sahaja yang kita buat baik, tidak bercanggah dengan Islam, tidak orang kata benda tu salah, yang kita buat dengan ikhlas, jujur kerana benda tu baik, maka itu juga menjadi ibadah. Jadi banyak ada adat kita menjadi ibadah. Misalnya kita masuk rumah orang, kita buang kasut selipar, ataupun dalam ada adat tempatan, misalnya harta sepencarian, itu di segi fiqh tertulis tak ada harta sepencarian, tapi dianggap benda tu boleh diterima dan tak bercanggah. Jadi kalau kita ikut betul-betul, tidak ada masalah. Jadi ibadah yang umum macam ni taklah terikat format 100% mesti yang ada dalam fiqh. Walau macam mana pun dalam Islam, kedua-dua syarat ini syarat yang paling fundamental yang tak boleh dipertikaikan sama sekali, iaitu ikhlas dan mesti selari dengan hukum syarak. Apabila timbul daripada pendirian ini, maka akan lahir 4 golongan orang yang beribadah ni. Golongan yang pertama, yang paling tinggi makamnya, yang memenuhi kedua-dua ini. Ikhlas pun ikhlas, tidak dikeranakan dengan sebarang kerana, yang saya ulaskan panjang lebar itu, dan dia buat pula ikut format yang betul-betul dia anjurkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengaji, maknanya di segi ikhlas pun dia betul-betul ikhlas sebab dia belajar tauhid dengan elok, dia tidak ada unsur riak dan sebagainya, tidak ada kerana-kerana dengan lain-lain. Dan dari segi format syariatnya pun betul-betul dia buat tepat dengan hukum agama kerana dia belajar. Maka orang ini makam yang diterima amal ibadahnya.
InsyaAllah. Kumpulan yang kedua, ini orang yang tidak ada ikhlas dalam amal ibadahnya dan juga tak ikut format yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan benda itu tentulah tak selari dengan kehendak agama. Di samping dia tidak ikhlas semata-mata kerana Allah. Disebut contoh seperti orang yang berlakon beribadah. Macam saya kata tadi lah, balik rumah bapa pentua dia solat, di sini tidak, di rumah dia tidak. Ya tak? Itu berlakon ibadah. Begitu juga orang-orang yang ada unsur nak menunjuk-nunjuk dalam ibadah dia. Bacaan dia sedap ke tak kira lah. Ataupun apa juga yang lah ibadah dia nak menunjuk, dia pergi derma banyak-banyak supaya namanya terpaku di atas. Ada orang meletakkan syarat, saya boleh bagi derma sekian banyak tapi dengan syarat nama saya berada di nombor 1. Ada macam tu. Itu contohnya. Kesemua itu tidak ikhlas dan tak menepati dengan syarat. Dan Tuhan sebut orang-orang yang macam ni, saya baca satu ayat yang agak sensitif ayat ini tuan-tuan sekalian. Surah Ali Imran 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafadatin minal azab walahum azabun alim. Janganlah kau sangka orang-orang yang begitu gembira dengan apa yang dia dapat, iaitu dengan dia buat berbagai-bagai perkara tu, orang puji dia walaupun benda tu tak betul. Orang puji dia, maka dia seronok. Dan mereka suka apa yang mereka buat tu dia puji. Mana bagi dia remah untuk dipuji, untuk dia dinampakkan baik walaupun waktu lain tak pernah nampak. Waktu dekat naik pilihan raya nampak misalnya, supaya mereka dipuji, oh bagusnya dia ni, kita boleh terus pilih dia. Sedangkan mereka tidak melakukan macam mana pun. Ni macam waktu sekarang ni dengan kes banjir ni banyak timbul anggapan-anggapan, bukan saya pun no comment lah. Sedangkan mereka tidak melakukan sebetulnya benda tu begitu. Maka jangan kamu sangkalah mereka ni akan mendapat kejayaan, atau jangan kamu sangka mereka ni akan terlepas daripada azab, dan mereka ini akan menerima azab yang pedih. Itu berlakon di dalam buat kebajikan. Kerana yang pertama tak tepat dengan hukum syarak, kerana dia tiru-tiru. Yang keduanya tidak ada unsur ikhlas, kalau ada pun sikit sangat ikhlasnya. Dan orang-orang yang macam ini, dia kata kebanyakannya orang-orang yang tidak berilmu, ataupun orang yang tidak berpelajaran, atau tidak mempunyai keimanan yang mantap dan sebagainya. Penuh dengan unsur-unsur riak, penuh dengan unsur-unsur disebut supaya mereka dipuja dan sebagainya. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ini ada sebahagian yang ikhlas dalam perbuatannya, tetapi tak ikut format yang disyariatkan. Seperti dia jahil, sah tak betul. Dia buat solat, ambil air semayang pun dia tak belajar betul-betul, hanya tiru-tiru je. Bab tauhid pun tak mempelajari betul-betul bagaimana nak membezakan makhluk dengan Tuhan pun dia tak boleh beza. Kalau orang tanya apa beza hantu dengan Tuhan pun dia tak boleh nak jawab. Kedua-duanya je tak nampak tengok. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila keadaan begini berlaku, dia ada unsur keikhlasannya tetapi tak dibekalkan dengan ilmu yang mencukupi. Yang selalu saya bagi contoh begini, dia ni tak pernah belajar agama, tapi bila dia dah dekat pencet dah, dia rasa insaf balik, dia pun naklah mendekatkan diri kepada agama. Tapi dia nak datang belajar di tempat yang formal di masjid ni, dia segan. Maka dia pergilah di pendalaman, tempat-tempat terpencil, kerana dia nak berubah ni dan jadi orang baik. Maka tersempatlah dengan guru ajaran sesat dan sebagainya, sebab benda tu jauh daripada orang. Dia pun beramal dengan ilmu tu, walaupun dia bercanggah dengan pahaman orang ramai, tapi dia yakin itu betul. Ikhlas, memang ikhlas. Siapa kata tak ikhlas? Dia nak berubah betul-betul, dia pergi jauh pedalaman, tapi tersimpang daripada format yang betul, reject, tak diterima. Sebab ciri yang kedua tak ada. Itu kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang keempat, formatnya cukup cantik, elok sepenuhnya. Dia belajar tinggi, dia buat pun cantik, bacaan elok, semua elok lah, dengan syarat rukun semua sempurna, tetapi dikeranakan dengan kerana-kerana yang lain, untuk menunjuk, untuk takbur, untuk riak dan sebagainya. Kalau dia mengajar pun, dan berbagai-bagai lah yang boleh menyimpang daripada tujuan asal. Dan ini yang paling banyak sekali.
Dan saya yang mengajar dia, kalau salah-salah ini akan jadi gitu. Bukan saya kata pada orang lain, saya pun termasuk. Cuba kita kena kawal. Jadi yang ini antara yang paling banyak. Dan orang munafik banyak dalam kumpulan ini. Kumpulan berpura-pura dengan tingkah laku yang baik. Warak-warak kucing orang kata, tapi sebenarnya tidak. Maka dengan sebab itu, ke semua 3 golongan ini ditolak amal ibadahnya. Yang diterima yang pertama tadi je, iaitu yang betul-betul ikhlas kerana Allah, dan pengajian tauhid yang elok supaya dia ikhlas kerana Allah tu betul, tidak bercampur dengan makhluk-makhluk halus dan lain-lain, sebab dia mengenali Allah dalam pengenalan yang cukup untuk dia beribadah. Minimum tu cukup lah, walaupun tak sealim jatuh guru misalnya. Minimum tauhid itu mencukupi. Dan yang keduanya, dia ikut betul-betul format yang diajarkan oleh Nabi dalam beribadah ni, supaya tidak terkeluar, tak batal, nanti cacat di sana sini dan sebagainya. Kita kata sebagai contohnya, Fatihah dia baca dengan cantik, kena huruf-hurufnya, dia rokok tidak apa betul, itu contohnya. Jadi golongan yang pertama ni saja yang betul-betul diterima amal ibadahnya, kerana kedua-dua ciri ni ada pada dia, ciri ikhlas dan ciri mengikut sepenuhnya format yang diterima pakai di dalam syariah. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila begini keadaannya, untuk menjamin, ada sikit lagi ya, untuk mencapai makam ini, supaya betul-betul ketulinan amal ibadah kita tadi, dan amal ibadah kita hanya tidak tertumpu kepada satu jenis, 2 jenis saja. Sebab sekarang ni amal ibadah kebanyakan orang dia tak mempelajari betul-betul, dia tertumpu pada aspek ritual, solat, berdoa, wirid, bertahlil, tapi aspek-aspek di luar tu dia tak begitu nampak. Mungkin dia tak terasa pun itu juga ibadah. Maka dengan sebab itu ulama kata, untuk mencapai perkara-perkara yang macam ni, ulama kata dia kena letak ada 4 grup yang tertentu yang saya sebut secara ringkas je, dah masa dah habis. Yang pertama sekali, apa yang dia nak buat tadi mesti dia buat kerana cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia redai oleh Allah, iaitu dia bergantung kepada 4. Yang pertama, apa kata hati dia, niat dan tujuan dia beribadah. Yang kedua, mulutnya, iaitu dia belajar dan dia baca dengan betul dan sebagainya. Dan yang ketiganya, amalan dia hati. Amalan di sini maksudnya dia ikhlas, dia jujur, dia tak riak, tak apa. Kata hati tadi lebih berbentuk niat. Dia niat betul-betul macam ibadat kita dengan niat yang betul. Tapi kalau amalan hati, seperti tak riak, tak takbur, tak angkuh dan sebagainya. Dan yang keempatnya, anggota-anggota lain juga turut sama-sama beribadah, tangannya, kakinya, kepalanya dan lain. Jadi saya berhenti setakat itu sebab benda ni hanya sebagai pendahuluan saja, dan kita terkiat dengan waktu. Jadi dalam bab ibadah ini, sebagai rumusannya, saya sebut tadi, yang kata ibadah itu ialah pengabdian diri kita kepada Allah dengan mematuhi segala titah perintahnya, sama ada perintah suruhan yang kita sebut wajib dan sunat, dia ikut sepenuhnya, dan yang wajib tidak dikompromi sama sekali. Kalau mampu banyakkan yang sunat, dan yang ditegahnya haram tidak juga dikomprominya, dia tak langsung buat sebab daya yang boleh tentang haram. Dan kalau dia mampu juga, dia tak buat perkara-perkara yang makruh. Dan di antaranya banyak benda-benda yang harus boleh dibuat atau tak boleh dibuat. Itu mematuhi titah perintah Allah tadi dengan penuh khudu', dengan penuh patuh, dengan penuh taat secara konsisten, tanpa sebarang tak puas hati dan sebagainya. Jadi dia buat begitu, diikuti dengan perasaannya yang begitu hina di dirinya di depan Allah, begitu kerdil di depan Allah, yang pada dia tidak ada yang lain pada dirinya, hanya semuanya semata-mata kerana Allah, dan dia begitu hina di depan Allah, dia patuh segala-galanya di depan Allah. Dan yang terakhirnya, dia buat benda itu dengan begitu rupa, dengan penuh cintanya kepada Allah, dengan penuh suka. Sebab itu suka dalam ibadah juga ialah satu kualiti yang memperelokkan amal ibadah. Sebab itu selalunya kita ibadah kita makin tua makin elok, bukan? Makin tua makin elok. Apa sebab? Sebab
keduniaan dah kurang dah. Lagi kuat keduniaan, kecintaan kepada Allah tu selalunya terjejas. Dah keduniaan tu dah berkurangan, terutamanya dah lewat umur, barulah makin dekat hatinya kepada Tuhan dan kecintaannya bertambah. Sampai pada peringkat orang yang tertentu, sampai peringkat dia dah ingin dah, kalau Tuhan bagi dia pendek umur pun dia dah redha semua dah. Seolah-olahnya macam itu, walaupun bukan dia nak mati cepat, nak bunuh diri, bukan, tapi dah tak rasa bimbang lagi dah nak menghadapi kematian, kerana dia dah seronok dah. Saya pernah jumpa dengan satu tok guru yang kawan, yang kenalan baik juga dengan saya dan bapa saudara saya juga. Dia waktu tu 82 tahun. Apabila dia sakit teruk, saya tanya dia, Pangah, kalau dia sakit kan Pangah meninggal pada waktu ni, macam mana? Oh, dia kata, Hashim, kalau boleh nak berdoa bagi cepat, dia kata kalau boleh. Tapi takut tak elok, takut berdosa aja. Sebab hati tak nampak dah ke dunia ni, hati duduk nampak sana aja. Sebab di dunia ni yang ada ni semua dah menyusahkan orang terpaksa main najis dia begitu begini. Dia kata kalau dia ditakdirkan cepat kan seronok je, tapi tak naklah mengatakan macam suka nak bunuh diri, bukan. Mana sampai peringkat hati badannya dah bersedia ke arah itu je, tapi dia memang bekas tok guru pondok lah. Jadi begitu sekali tuan-tuan sekalian, tahap ibadah seseorang tadi membezakan kualiti kehidupan. Ya, setakat itulah saja sumbangan saya pada malam ini. Segala salah silap daripada saya, yang benar itu semuanya daripada Allah. Kekurangannya semuanya milik kita sebagai manusia, dan yang maha sempurna itu Allah. Dan kita hendak hidup kita, mati kita, dan kita akan dibangkitkan juga dalam keadaan diterima Allah segala amal ibadah kita yang kita sebut. Apabila kita kata la ilaha illallah alaiha nahya, kita hidup di atas kalimah ini, wa alaiha namun, dan kita mati di kalimah ini, wa biha nub'atsu, dan kita akan dibangkitkan dengan kalimah ini juga. Dan kita hendak itulah konsep keseluruhan amal ibadah kita. Wabillahi taufiq hidayah.